Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, para jamaah, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini merupakan hari yang ketiga kita berpuasa dan kira-kira dah 3 malam dah kita bertarawih. Dan apa yang kita harapkan hari demi hari Ramadan ini akan ada peningkatan amalan kita. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul sebagai menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkongsi sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah panjangkan umur kita. Nikmat kita berpuasa ini, kita dapatkan rasakan kelazatannya berpuasa itu. Sebab kita hidup orang Islam ini, di atas muka bumi ini adalah merupakan tempat ujian Allah. Dan nikmatnya Allah bagi sedikit di atas muka bumi ini, dan nikmat itu banyak lagi Allah tangguhkan di akhirat besok. Ini keyakinan kita dan harapan kita. Di dalam tiap-tiap kali datang Ramadan, maka doa ini kerap dibaca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita percaya kepada sam'ayat, benda syurga ni benda yang kita tak nampak. Tetapi keyakinan tentang kewujudan. Dan Allah buka pintu syurga ni seluruhnya dalam bulan Ramadan. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ini Nabi kata, apabila masuknya Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah semua pintu syurga. Bila Nabi kata dia buka, kita tak nampak benda tu terbuka. Tetapi kesan kepada insan itu. Baru buka je. Kita ni belum tentu masuk, buka. Itu sebab kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dah buka tu redha lah ya Allah, kita masuk syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkanlah kami daripada api neraka. Kita minta ini sebab bila Allah dah bukakan pintu syurga itu, bila buka belum tentu. Ibarat masjid lah dah buka, belum tentu ada orang masuk. Ni tuan-tuan yang dah masuk belum tentu kekal, tiap keluar balik. Sebab apa? Itu sebab kita minta kepada Allah. Jadi hari ini kita berkongsi satu nikmat yang semua orang dapat rasakan dalam bulan Ramadan. Kalau tak dapat rasa nikmat ini, ada something wrong, ada benda yang tak kena.
Sebab nak masuk syurga ni, maka Allah susahkan kita. Memang sunnah Islam ni susah. Orang pergi haji itu susah. Kumpul duit. Kemudian duduk di Arafah. Pakai kain ihram, seluar dalam pun tak ada. Satu kesusahan di sana, hilang beberapa banyak nikmat hidup. Orang pergi haji ni hilang nikmat hidup. Bila puasa ni, kita pun hilang sedikit nikmat hidup. Apa nikmat hidup? Nikmat makan, minum. Itu nikmat. Tetapi nikmat ini Allah hang sekejap, nanti berbuka, nanti gembiralah kita balik. Kegembiraan itu Allah bagi di dunia ini. Dapat rasakan kelazatan itu ketika nak berbuka puasa. Sekarang ni tak ada rasakan lagi sebab belum dekat nak berbuka. Jangan belum jauh lagi dah rasa nikmat dah. Dah dekat-dekat lagi seminit dua tu dah rasa nikmat dah. Ketika itu. Itu sebab dua fardu Allah ketika nak berbuka, semayang maghrib. Hari ni pukul berapa waktu buka? Saya tanya satu orang, pukul berapa buka? Tak tahu Ustaz, tapi saya tahu bang maghrib. Dia kata. Dia tahu bang maghrib je. Pukul berapa dia tahu? Bang maghrib je, berbukalah dia kata. Itulah maknanya apabila kita ni Allah perintahkan puasa, hilang nikmat makan, nikmat minum. Sebenarnya bila kita tak makan, tak minum itu nak bagi orang jadi baik. Itu sebab bila ikut hukum manusia, manusia ni jangan bagi dia lapar. Kalau dia lapar, nanti dia curi dia orang. Nanti kalau dia miskin, curi dia orang. Kita buatlah basmi kemiskinan. Kalau dia tuduh kata miskin mencuri, sekarang orang kaya mencuri juga. Tak. Kata orang perut lapar mencuri, dah. Orang perut kenyang mencuri juga. Lagi banyak dia curi. Bukan isu dia kita kata miskin ke, kaya ke. Bila puasa ni orang kaya pun kena juga. Orang miskin pun kena juga. Kalau macam tu nak bina orang miskin jangan mencuri, bulan Ramadan jangan bagi dia puasa lah. Sebab dia dah susah lama. Orang kaya pula bagi dia puasa, dah senang lama. Itu ikut kepada logik akal kita. Tetapi bila Allah perintahkan, bukan cerita lapar itu. Sebab manusia ni, bila Allah nak jadikan dia baik, maka mendekatkan diri manusia itu kepada Allah. Di antara tadi ialah puasa. Itu sebab puasa tadi natijahnya la'allakum tattaqun. Bertakwa tu kemudian, puasa dulu. Tapi ada ayat Quran, dia takwa dulu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, takwa dulu. Tapi ini puasa dulu, takwa. Semayang ni tak boleh takwa ke? Tetapi puasa ini ibadat yang sangat istimewa. Apabila kita berpuasa siang hari, sebenarnya dalam berpuasa itu, kita tak ada apa perbuatan kita buat. Tetapi dalam berpuasa tadi, banyak perbuatan yang biasa kita buat, Allah gandakan amalan kita. Sebab Allah nak bagi kita jadi baik. Itu sebab orang Islam ni, mesti ending tadi baik. Islam itu sejahtera. Jadi baik. Sebab kalau orang yang jahat pun jadi baik, boleh dekat dengan Islam. Kalau orang baik, kalau jauh dengan Islam pun jahat juga. Sebab kita ni bila baik ni, jangan jauh dengan Islam. Kalau kita duit banyak, kaya, jangan jauh dengan Islam. Lagi kita kena dekat dengan Islam. Sebab dalam bulan Ramadan ini, kita mengajak manusia ke arah jadi baik. Macam surah ni penuh. Kalau bulan lain mungkin tak penuh macam ni. Sebab nak jadi baik. Sebab bila dah tak boleh makan tengah hari, ke mana nak pergi? Ada orang tak boleh makan, dia tidur. Inilah fitrah manusia. Manusia ni ada tabi'i dia. Jadi fitrah. Apa fitrah kita manusia ni? Makan, minum. Berak, kencing. Lepas tu letih, rehat. Lepas tu syahwat. 4 fitrah. Kita tengok makhluk yang bernama haiwan juga ada fitrahnya. Sama je. Lembu tu dia makan, dia minum.
Dan dia berak, dia kencing. Kerana tengah makan, dia berak. Lepas tu, dia letih tidurlah dia. Lepas tu, syahwat. Binatang. Jadi, kalau nak samakan, memang tabi'i sama. Sebab lembu tu kalau boleh, dia bercakap dengan kita, dia kata, hei manusia, dalam diri engkau tu ada aku. Dalam engkau ada aku, dalam aku tak ada engkau. Apa maknanya? Dalam diri manusia itu ada haiwannya. Dia kata dalam diri engkau tu ada aku, ada lembu ni manusia ni. Kalau kita faham betul, boleh bergaduh dengan lembu ni. Kau jangan buat pasal, cari pasal lembu, aku perut lapar ni. Tapi bila cek-cek, bila kita puasa, perut lapar, dah tak ada dah haiwaniah dalam badan kita. Sebab kita nak mengangkat martabat. Allah tak perintahkan kepada makhluk yang bernama malaikat. Puasa ni kalau pada malaikat, tak ada apa, dia tak makan, tak minum. Tapi pada manusia, yang dia memang hari-hari kerja makan. Tapi bila perintah kata makan, tak minum, dia jadi baik. Sebab, kita puasa tadi, kerana Allah. Bukan kerana mak ayah kita, kerana Allah. Itu sebab kita tak tahu orang puasa ke tidak. Hanya Allah yang tahu. Jadi manusia ni bila jadi baik, kan kita mudah. Kita mudah jadi baik, senang. Nak buat apa pun jadi senang dah. Sebab kita jadi baik. Bulan ni bulan taqwa. Mudah orang datang masjid. Mudah orang nak puasa. Mudah kita. Itu sebab orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bermakna apa pun Allah perintahkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sebab agama lain juga mengajak manusia jadi baik. Cuma sumber mereka berbeza dengan kita. Amalan mereka berbeza dengan kita. Kalau kita pergi negara lain seperti Jepun. Jepun itu negara yang baik orangnya. Sebab Jepun yang bukan Islam, di Jepun tak pernah berlawan bergaduh dengan Jepun Islam. Satu bangsa lain agama, dua-dua nak buat baik. Buat negara mereka maju. Kita di Malaysia ni satu bangsa, satu agama. Nak baik payah. Dia balah sama dia. Padahalnya satu agama. Jepun lain agama, satu bangsa, dia boleh baik. Sebab mereka maju. Itu Jepun. Sebab Jepun kita dengar banyak orang bunuh diri. Sebab bila dia dituduh jenayah, tipu orang meniaga. Rasuah sana, rasuah sini. Mahkamah putus, dia tak boleh hidup dah. Sebab ramai di luar tadi orang baik, akan hukum dia. Sebab yang jahat tadi tak boleh hidup. Kau meniaga, tipu orang, jangan meniaga lah. Orang tak beli dah. Itu Jepun. Kalau kau ni jadi pemimpin, rasuah, kau jangan bertanding lah. Orang tak undi dah. Baik aku bunuh diri. Kita Malaysia ni, dia tak bunuh diri. Rasuah jahat tak bunuh diri. Bila bertanding, menang. Kita undi lagi. Kita yang bunuh diri sebenarnya. Bunuh diri sendiri kita. Ini susah hidup ni. Susah hidup. Susah hidup seorang-seorang barang mahal. Itu kira susah diri dia tu. Mati pelan-pelan. Tengah mati kita. Dulu gaji 1,000 boleh hidup. Sekarang gaji 1,000 susah nak hidup. Kira-kira setengah mati lah tu. Pasal apa? Kita ambil lagi orang yang tak elok. Kita nak ke arah yang elok. Puasa elok dah. Itu sebab kita kaji balik. Apa sebab? Selagi ada keliling kita orang yang tidak baik. Itu sebab bila kita hidup ni ada 4 perkara yang Allah bagi kepada kita. Gunakan 4 ini. Kalau tak ada 4 ni, kita susah nak hidup. Dan 4 perkara ni lah besok Allah tanya besok. Asas. Yang pertama, umur kita. Umur kita. Ini benda asas umur. Tuan-tuan masih ada umur. Umur kita masih belum cukup umur, Allah tak tanya. Kita tak semayang ke, tapi kalau orang yang belum cukup umur, kita ada anak umur 10 tahun, dia puasa. Kalau tak puasa, tak berdosa. Tapi kalau dia puasa, sah puasa, pahala dapat pada ayah dia. Akaun mak bapak mendidik anak tadi jadi baik, yang belum mukallaf. Tapi kalau dia tak puasa, tak semayang, dia tak berdosa sebab belum mukallaf. Bapak pun tak berdosa. Tetapi bila kita ni sampai ketua, dah umur 90 tahun, dah nyanyuk, semayang pun dah tak boleh, makan minum sendiri pun tak boleh,
Ketika itu pun kita tak berdosa, dia tak semayang. Tapi anak pula berdosa biar bapak dia yang dah tua tu. Adil Allah Ta'ala. Masa kita anak-anak dulu, bapak dapat akaun. Bila bapak kita tua, kita dapat akaun pula. Kita jaga mereka. Mereka tak semayang, tak berdosa dah. Itu umur. Tuan-tuan ni dah cukup umur dah. Bukan lagi cukup umur, nak habis umur pada dah. Bukan? Hak yang dulu belum cukup umur, tak apa. Sekarang ni kita dah tengah umur, Allah kira. Allah kira kita ni sekarang ni. Yang keduanya, ilmu. Ilmu. Semua orang ada ilmu. Apa kita buat dengan ilmu kita? Itu sebab bila kita orang itu dia ada ilmu, dia panggil alim. Lepas alim, faqih. Faqih abid. Lepas abid, zuhud. Ada orang zuhud dulu tapi dia tak alim. Ini yang zuhud buta tuli. Dia tinggal semua kata dia. Mana kita alim cari ilmu. Dah dapat ilmu, amal. Jadilah abid, beribadah. Lepas beramal, dia pula faqih. Ada orang dia berilmu tapi tidak faqih. Setakat untuk diri sendirilah. Dan dia beramal tapi tak faqih. Ada orang dia berilmu dan dia beramal, dia faqih. Orang rujuk pada dia. Masya Allah, lagi dapat pahala banyak. Dan ada pula orang dia berilmu, dia beramal, dia faqih tapi tak zuhud. Tapi ada orang yang sampai dia zuhud. Sebab apa? Zuhud dia tadi, zuhud yang mengikut disiplin ilmu. Ilmu. Tuan-tuan, nak masuk syurga ni tuan-tuan, kalau nak cepat, kena buang semua harta kita. Buang ke mana? Bagi orang miskin, bagi semua. Cepat masuk syurga. Tapi takkan kita nak bagi semua, kita nak hidup juga. Itu yang panjang jalan ke syurga tu. Hatta termasuk sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Ini yang ketiga, bab harta. Semua orang ada harta. Abdul Rahman bin Auf, 10 orang confirm masuk syurga sahabat Nabi. Confirm. Kita tak confirm lagi. Puasa dah sampai habis cukup bulan. Belum confirm. Sebab ada orang luar tu kata itu puasa tu datang ramai masjid tu. Belum confirm syurga tu. Tonggak-tonggik terawih. Belum tentu syurga. Betul lah tu. Kalau tentu tak terawih kita dah. Belum tentu dia datang mengajar. Tak? Belum tentu. Saya ni daripada madrasah, botol tu pukul 9.30 tadi. Sebab ada pula temuduga guru. Lambat sikit, tengok wait, 12.30 boleh sampai. Alhamdulillah. Singgah kejap ke Jalan Duta tu, pergi bilik air. Buat apa tu jangan tanya lah. Mengan. Jadi maknanya apabila harta ni, kita kena ada. Tapi bila Nabi kata, wahai Ibn Auf, kamu masuk syurga, confirm dah. Tapi lambat. Sebab harta kamu banyak. Bukan tak masuk, lambat. Macam orang naik kapal terbang. Tiket ekonomi murah, masuk awal. Orang bisnes kelas, masuk lewat, bayar mahal. Sebab kerusi dia lain. Itu. Itu dari segi kita kata lambat. Kita tak tahu lambat ke, tapi bukan masalah lambat cepat, masuk ke tidak. Sahabat ni masuk. Tapi Nabi kata dia lambat, balik rumah tak boleh tidur. Tak boleh tidur ni sahabat sebab dia sangat dekat dengan Rasulullah. Tiba Nabi kata lambat. Dia lambat tak boleh nak sama Nabi. Nabi masuk, dia masuklah. Nabi masuk hari Senin, Senin masuk. Itu orang. Nak tunggu hari Khamis lambat. Tak tidur malam. Dia minta macam mana nak syurga cepat ni. Tuan-tuan baru minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru minta syurga je. Bukan minta cepat. Ya Allah, cepat aku syurga. Mereka tanya, kau confirm kau syurga? Minta cepat. Minta masuk dulu. Tapi sahabat dah confirm masuk, tapi lambat tak boleh. Rindu sangat mereka kepada syurga. Nak jadi cerita di Madinah, ladang-ladang kurma, semua buahnya busuk. Busuk semua. Bila busuk tuan-tuan, orang ladang kurma semua tepuk dahi. Habislah. Matilah. Siapa nak beli kurma busuk? Penat tunggu. Mengeluh. Susah hati, tak tidur malam. Sebab kurma busuk. Bila dengar kurma busuk, dia pun senyum. Ini peluang aku nak syurga cepat. Apa dia buat? Dia keluar semua duit-duit dia, pergi beli semua kurma busuk. Nak habis harta dia. Beli kurma busuk, gembiralah ladang kurma. Boleh tidur malam. Gembira dia.
Sebab kurma laku. Dia pun heran macam mana boleh beli kurma busuk. Kalau kita kurma busuk beli letak depan rumah menimbun, orang rumah kata bengong punya laki aku. Kurma busuk beli buat apa? Siapa nak beli? Dia beli. Maka Fir'aun pun boleh lena tidur, yang kurma busuk pun boleh lena tidur. Dua-dua lena tidur. Sebab hati dah senang. Kerana boleh cepat masuk syurga, Allah tak tanya dah, harta aku dah tak ada apa dah. Kurma busuk je. Yang Allah tanya kurma yang elok ni, siapa nak makan? Busuk tanya dah. Nak jadi cerita di Yaman, satu Yaman kena penyakit wabak. Penyakit wabak ni yang boleh menyembuh penyakit ni, ubatnya kurma busuk. Kurma busuk. Jadi Raja Yaman pergi ke Madinah cari kurma busuk. Cari-cari pergi ladang-ladang, tepuk dahi orang ladang, ya Allah. Sebab dia nak beli 10 kali ganda. Ya, aku lambat datang. Kalau aku tahu, aku tak jual kurma busuk ni. Punya tamaknya lagi tu. Dah laku tu kira dah boleh lena tidur. Inilah hal dunia, tak pernah rasa puas. Tadi dah beli, dah terkira okey dah tu. Tapi datang beli 10 kali ganda, tak tidur malam. Ramai-ramai dia pun pergi balik rumah berdoa. Bagi aku beli balik yang aku jual tadi. Aku bayar 5 kali ganda. Ini dunia lah, bisnes. Sebab ada orang nak beli 10 kali ganda. Senyum, maaf. Kalau kita agak-agaknya, senyum lain macam kita. Oh, inilah rezeki. Boleh tukar-tukar. Inilah Allah bagi nampak rezeki. Aku tolong orang nampak berganda-ganda. Tapi isu tadi, dia nak syurga cepat. Tak, aku tak jual. Jual lah. Aku bagi 5 kali ganda. Aku tanda. Kalau aku jual, aku banyak duit balik, lambat syurga. Lambat syurga. Balik kosong. Tak makan dengan pujuk. Kalau kita turut balik, bagilah 6 kali ganda lah. Bukan? Lama-lama tu Raja Yaman pun cari, jumpa Fir'aun, dia pun nak beli. Aku sanggup bayar kurma. Tak jual. Janganlah, sebab apa? Di Yaman sakit ni, kurma busuk je boleh menyembuh. Nanti kau tanggung dosa, nanti ubat ni, ini kurma busuk je. Oh, tak apa kalau macam tu, ambil lah. Aku tak jual, ambil. Bagi sedekah je. Masya Allah, lagi cepat di syurga. Mara cerita ni tuan-tuan, kita di bulan Ramadan ni, kita nak gembirakan orang yang ramai susah hati. Orang miskin susah hati, nak berbuka, nak makan apa. Kan? Ada ni orang miskin yang tak tahu benda nak makan berbuka. Kita ni bukan nak buka hari ni. Untuk tahun depan, 5 tahun lagi, dah ada duit kita nak berbuka. Dah ada dalam bank tu. Senang hati kita. Orang miskin, gembirakanlah. Boleh bagi. Terus kepada asnaf. Sebab nak bagi segera berbuka. Nak tunggu nak bagi kepada Baitul Mal, kok lambat. Boleh pada asnaf. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz betul ke tak sah kalau direct dengan asnaf? Kena pergi dengan Baitul Mal. Ada fatwa, baca Quran juga dengan fatwa aja baca. Quran kata boleh. Tapi fatwa, dulu memang ada fatwa. Raja panggil alim ulama buat fatwa. Sebab pada masa itu, fatwa ikut pada urus masa. Pada masa itu, kantung negara kosong. Kosong. Tak ada duit. Semua orang berzakat pergi pada asnaf. Sedangkan senara pakai miskin banyak belum menerima daripada Baitul Mal. Duit tak ada. Kantung. Kosong. Masa itu, wajib zakat pada Baitul Mal. Sekarang nak tanya, kantung Baitul Mal penuh ke kosong? Penuh, melempar-lempar. Melempar-lempar, sampai ada orang terlepas pandang tak dapat. Saya buat mata api botol dah banyak kali minta, tak dapat-dapat lagi. Duit zakat ni saya nak minta, tak dapat. Jadi bila tak dapat, tuan-tuan boleh direct dengan saya je. Asnaf fi sabilillah. Kita boleh keluar resip untuk declare income tax apa semua. Kalau orang miskin nak mati dah, tak boleh, aku kena bagi Baitul Mal dulu. Sebab apa? Tak boleh, tak sah, nanti mati kawan tu. Boleh direct, ada yang terlepas pandang. Baru ni ada daripada Perkesor. Terima kasihlah daripada TM pun datang. Helwa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Daripada lelaki belum lagi. Helwa panggil Helwi ya. Daripada Perkesor, rupa-rupanya sekarang ni PPZ boleh potong gaji zakat. Setiap bulan potong 100, orang ni gaji 20,000,
maka tak perlu nak bayar tiap-tiap tahun sampai dia bayar 2,000, berat, banyak. Maka potong 100. Potong 100, ujung tahun dia pulang kembali 20%. 20% dia pulang badan kebajikan dia, yang ini dia agih-agihkan. Kami pun dapat di Mak Tafiz. Malah di botol tu 10 orang fakir miskin dapat 300 orang daripada Pekesor bagi. Boleh pula kepada Asnah sebab dia bagi balik, suruh bagi pada Asnah. Jadi mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak cepat masuk syurga, apa yang ada bagi. Gembirakan fakir miskin. Tapi jangan tuan-tuan gembira fakir miskin sampai tuan-tuan jadi tak gembira pula. Itu sebab kadang-kadang kita bagi 1,000 masjid, kita menyesal. Kenapa menyesal? Bila mati besok, menyesal. Ya Allah, banyaknya pahala. Menyesal bagi 1,000. Kau tahu aku bagi 2,000. Hari ini kalau rumah kita tahu, dia tahu kita bawa duit 1,000, bagi masjid 1,000. Balik dia tanya, mana duit 1,000 tadi? Dah bagi masjid. Awak ni bodoh bagi banyak sangat. Dia marahnya kita. Tapi bila isteri kita mati besok, tengok pahala banyak 1,000. Dia marah kita balik. Kenapa tak bagi 2,000? 2 kali kena marah kita. Dunia kena marah, akhirat kena marah. Bila tak kena marah kita ni? Itu sebab nak sedekah, jangan cerita dengan rumah. Cerita dengan rumah. Tapi kalau cerita dengan rumah je bagus juga. Bagi masjid, ini bawa duit 1,000. Oh, abang bagi 1,000 juga. Mana tak jadi bagilah. Awak punya bagi. Lalu besok menyesal besok. Bukan? Jadi mana kita dunia ni banyak orang menyesal. Menyesal. Bulan puasa orang menyesal. Habis Ramadan menyesal. Sebab pahala berganda hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramai susah hati. Saya pun susah hati ni. Mengadu tuan-tuan ni. Siap lagi pasal kedua. Susah hati lah tu. 1 juta lebih lagi tak cukup. Baru ni ada satu orang. Dia hubungi saya. Lama dah. Dia berlawan dengan satu. Dia berlapa. Ambil tanah dia. Tanpa izin dia. Dinapi hak dia. Berlawan berpuluh tahun. Akhir umur ni dekat 80 tahun dah. Berpapah pergi masjid. Bertongkat. Tak bertongkat baru boleh bawa. Tapi kereta tu dia berpapah. Tuanya dekat 80. Dia menang 60 juta. 60 juta. Dia kata, Ustaz, bagi nombor akaun madrasah. Saya nombor 6. Disenaraikan dia nak bagi 500k. Saya telefon dia, menangis saya. Saya kata, Tuan Haji bagi 500k, 500,000 kan. Nak confirm balik. Ya Ustaz. Saya buat apa duit? Umur saya dah 80. Buat apa saya duit? Saya dah bagi anak-anak saya. Yang ini Ustaz ambil. Yang ke-6. Adalah masjid lagi. Inilah untuk saya. Kalau saya dapat tanah nak kata nilainya masa umur saya 40, mungkin saya rosak. Mungkin masa tu kawan pun ramai ajak meniaga, lingkup saya. Masa tu duit pun banyak, mungkin porak-poranda rumah tangga saya. Ramai orang berebut nak jadi bini saya, duit banyak. Berebut orang jadi bini kita, duit tengah tak ada ni, berebut bini nak lari. Bukan? Itu. Ini Allah nak tolong dia, nampak? Dinapi hak dia, umur dia masih 40 lebih, tapi berlawan-lawan 30 tahun, akhir dia menang. Dia kata, buat apa si duit Ustaz? Ambil lah. Siapa tak kenal Tun Salih Abah? Bekas Hakim Negara. Tun Mahathir, pecat dia. Tun Mahathir itulah yang itu mana Mahathir lain kan? Pecat. Lawan-lawan dia menang, dapat 7 juta. Waris dia sebelah rumah saya ke Manhoda. Dia cerita, saya dah umur macam ni buat apa duit? Saya nak masa saya kerja dulu. Saya nak tukar kereta, masa tu nikmat tu. Sekarang dah dapat macam ini, buat apa? Maka dia agihkan bagi buat masjid, dia bagi orang pergi Mekah, dia upah haji apa semua. Termasuk tadi ni yang sebelah rumah dapat pergi haji. Dapat pergi haji. Duit tu dia labur. Sebab kalau dapat masa muda, mungkin dia pun rosak juga. Tapi Allah hang rezeki kita tu saat tua. Sebab Allah nak bagi benda lain. Itulah maknanya tuan-tuan, apabila kita lihat rezeki yang ada pada kita, dan termasuk akhir sekali, iaitu tubuh badan. Tubuh badan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita tak boleh panjang tazkirah. Tazkirah, sebab apa? Saya disuruh berhenti pukul 12.30 ya. Ada 5 minit lagi lah. Berhenti terus. Berhenti terus. Kalau ikut saya Tok Guru dulu, seorang kata berhenti. Tuan-tuan ramai-ramai berhenti ke terus? Berhenti juga. Maknanya kalah lah saya. Dan tuan kata terus lah. Tetapi itulah maknanya buat tuan-tuan ni ramai.
masa panjang kuliah sejam, tuan-tuan tak ada. Tu fikir-fikir baliklah. Fikir-fikirlah. Jadi mudah-mudahan walaupun pendek, tetapi kita maha sabar. Bulan puasa ni kita maha sabar. Allah bagi peluang kepada kita. Bila ada rakan kita, tok guru kita. Saya ni buat mendasar ni, saya tinggalkan buku ni komplek ni. Komplek kalau siap macam ni lah bentuk dia. Cantik tuan-tuan. Harga 2.3 juta. Yang dah siap 1 juta. Boleh menampung 140 pelajar. Rebutlah peluang bulan Ramadan ni, tuan-tuan nak niat sedekah untuk mak bapak kita, untuk adik-beradik kita, dan boleh pinjam, sedekah boleh pinjam. Kalau tak buat duit, pinjam kawan. Kawan bagi pinjam tu apa pahala lagi? Tapi bayarlah. Kan? Pinjam duit. Boleh sedekah yang dijamin untuk boleh dibayar. Atau ada kotak dekat pintu tu, di bawah apa saya tak satu lagi kotak. Saya dapat kemudian daripada Yawi untuk kutip ilmu wilayah Selangor dan Perak. Jadi tuan-tuan boleh bantulah. Biar menyesal bagi, jangan menyesal tak bagi. Kan? Sebab apa? Ada kotak tu, insya-Allah Allah gandakan. Kalau bagi RM1, RM1,000 bulan puasa. Tapi masuk RM1, tengok ada tak RM1,000. RM1 juga kan? Kalau nampak ada RM1,000, tak jadi bagi. Itu di akhirat besok buka RM1,000. Buka sini tak ada RM1,000. Kalau bagi RM1, RM1,000 tuan-tuan. Tak payah datang sini, saya masuk sini lagi je. Masuk RM1, tengok ada RM1,000. RM1, tuan-tuan pun tak ada pahala. Jangan masuk RM1 tengok tak ada, saya tipu ke ustaz? Tak, di akhirat besok. Jadi mana tuan-tuan boleh ambil peluang, itu pintu tu. Jadi tuan-tuan yang keluar pintu sana, keluar pintu sini. InsyaAllah ada kotak tu. Kalau keluar pintu sana, turun bawah, kat tangga, ada kotak lagi. Mana mahu lari. Sebab nak masuk syurga, pintu dah buka. Bukan, besok kenapa tak masuk? Sebab kotak terbuka, tapi tak masuk. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih saya doakan tuan-tuan selamat